sistem pemerintahan itu berfungsi menjaga kestabilan masyarakat. Sebab tu kita perlu memiliki satu sistem pemerintahan yang jelas supaya sistem pentadbiran dan pengurusan negara itu berjalan dengan baik, khususnya untuk menjaga kestabilan masyarakat. Satu. Kedua, menjaga tingkah laku kaum majoriti maupun minoriti, menjaga kestabilan pemerintahan, menjaga kekuatan politik, mengekalkan pertahanan dan keselamatan negara, mewujud dan memakmurkan sistem ekonomi, mewujudkan keamanan, sehingga menjadi satu sistem pemerintahan yang berterusan dan apa yang dikatakan sebagai sebuah negara yang demokrasi. Itu antara perkara penting yang mesti ada dalam sebuah negara, dan proses mereka mewujudkan satu sistem pemerintahan yang baik. Jadi Thailand dan Filipina melalui proses ini, seperti mana negara kita melalui satu proses untuk menjadikan sistem pemerintahan itu satu sistem pemerintahan yang berkesan dan membawa kepada apa yang dikatakan sebagai sebuah negara yang makmur dan negara yang maju. Kita lihat contoh yang pertama. Dalam Republik Filipina mengamalkan satu sistem pemerintahan yang diketuai oleh seorang presiden, namun pemerintahnya tidak bertanggungjawab kepada parlimen. Dia berbeza dengan negara kita. Ini kalau kita lihat, kalau kita nak berbandingkan sistem republik dengan sistem raja berperlembagaan, di mana parlimen merupakan sebahagian daripada badan eksekutif, sebab Perdana Menteri juga adalah seorang ahli parlimen. Yang kedua, menteri bertanggungjawab kepada presiden kerana beliau berkedudukan sebagai ketua negara. Jadi kabinet yang diwujudkan oleh presiden Filipina, dia akan bertanggungjawab. Ini di mana menteri-menteri yang dilantik oleh presiden Filipina akan bertanggungjawab secara langsung kepada presiden yang juga merupakan ketua negara dan ketua kerajaan. Dia berbeza dengan Thailand. Thailand pula mengamalkan satu sistem pemerintahan raja berperlembagaan, khususnya selepas berlakunya Revolusi Thai tahun 1932. Dalam sistem raja berperlembagaan, raja merupakan ketua negara, manakala Perdana Menteri adalah ketua kerajaan. Jadi kedua-dua negara ini, sama ada Filipina ataupun Thailand, menyatakan mereka mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, di mana dalam sistem pemerintahan mereka, parlimen itu menjadi asas kepada proses untuk menggubal undang-undang yang termaktub di dalam sebuah perlembagaan, iaitu undang-undang yang tertinggi di dalam sesebuah negara. Kita mulakan dengan perkembangan yang berlaku di Filipina sehingga Filipina mencapai kemerdekaan dan seterusnya mewujudkan satu sistem pemerintahan yang dipanggil sistem pemerintahan bercorak ataupun berbentuk republik. Sejarah Filipina bermula, kita ambil pada tahun 1932, di mana Parti Demokratik telah berkuasa semula dalam Kongres Amerika Syarikat pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, Filipina dijajah oleh Spanyol dan Amerika telah mengalahkan Spanyol dan seterusnya mengambil alih pemerintahan Spanyol di Filipina. Presiden Amerika Syarikat pada waktu itu, iaitu Franklin Roosevelt, telah melantik Frank Murphy sebagai Governor Jeneral Filipina selepas Amerika mengalahkan Spanyol di Filipina. Perubahan dasar pemerintahan Amerika di Filipina ini telah mendorong nasionalis Filipin untuk menuntut kemerdekaan. Salah seorang nasionalis Filipina pada waktu itu, iaitu Manuel Quezon, ini telah mengetuai satu rombongan kemerdekaan ke Amerika Syarikat. Dan mereka telah berjumpa dengan Presiden Amerika pada waktu itu, iaitu Franklin Roosevelt, yang akhirnya bersetuju untuk menerima dan menerima rombongan kemerdekaan yang diketuai oleh Manuel Quezon ini pada Mac 1934. Presiden Amerika pada waktu itu memberi sokongan penuh kepada kemerdekaan Filipina. Dan pada 4 Julai 1936, kerajaan Amerika telah meluluskan sebuah apa yang dipanggil sebagai kerajaan sementara Filipina.